Bagaimana bunyi dalilnya tentang tata cara sholat setelah habis rukuk, yakni i'tidal? Kok ada yang tangannya kembali sedekap? Apa itu ada dalilnya? Riwayat Muslim juz 1 halaman 293 nomor 28 disebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu, apabila beliau hendak memulai sholat beliau bertakbir dalam keadaan berdiri ketika mau sholat itu. Summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir ketika rukuk. Ketika akan rukuk beliau takbir. Summa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rukuk. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggung beliau dari rukuk. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau Nabi mengucapkan dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian beliau bertakbir ketika menunduk mau rukuk. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepala beliau dari rukuk, dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian beliau bertakbir ketika sujud, yaitu yang kedua. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepala beliau dari sujud. Summa yaf'alu misla dzalika fis sholati kulliha hatta yaqdiyaha, kemudian beliau mengerjakan yang seperti itu di semua rakaat sholat beliau sampai selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julus, kemudian beliau bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua. Ini tentang bagaimana Nabi sholat Nabi ketika i'tidal, salah satunya disebutkan. Jadi ketika i'tidal beliau tidak bertakbir, namun mengucap sami'allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Adapun perbedaan pendapat terkait dengan sedekap atau tidak sedekap sehabis rukuk ketika i'tidal, itu sudah ada brosurnya. Nanti bisa dilihat di tanggal 20 Desember 2020 atau 5 April 2015. Itu terkait perbedaan apakah ketika habis bangkit dari rukuk i'tidal itu sedekap lagi seperti ketika sebelum rukuk, atau
wasallama rafa'a yadaihi hina dakhala fis sholati kabba. Bahwasanya dia melihat Nabi mengangkat, katakan Nabi mengangkat kedua tangan beliau hiyala udhunaihi, sejajar dengan kedua telinga. Summal tahafa bithaubihi. Kemudian sesudah itu Nabi berselimut dengan baju beliau. Jadi beliau bertakbir begini, Allahu Akbar, berselimut di balik baju beliau. Summa wada'a yadahul yumna alal yusra. Jadi berselimut di balik baju, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri beliau. Falamma arada ayyarka'a akhraja yadaihi minat thawbi summa rafa'ahuma summa kabbara faraka'a. Kemudian ketika Nabi hendak rukuk, beliau keluarkan kedua tangan beliau dari balik baju beliau. Lantas mengangkat kedua tangan itu, bertakbir, kemudian beliau rukuk. Falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadaihi. Ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Falamma sajada baina kaffaihi. Ketika beliau sujud di antara kedua telapak tangan beliau. Hadis ini menunjukkan kekhususan maknanya. Tadi dijelaskan, Nabi itu kalau hendak memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan telinga. Kemudian sesudah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi bersedekat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, itu dimulai sejak takbiratul ihram. Ketika mau rukuk, falamma arada ayyarka'a rafa'a akhraja yadaihi minat thawbi summa rafa'ahuma summa kabbara faraka'a. Ketika beliau Nabi hendak rukuk, beliau keluarkan kedua tangan dari baju, kemudian angkat kedua tangan itu, lantas bertakbir, kemudian rukuk. Sesudah rukuk tidak dijelaskan, tidak ada penjelasan di mana harus meletakkan tangan. Karena maknanya ini khusus, maka sesudah rukuk tangan dilepaskan kembali sama persis ketika belum memulai takbiratul ihram. Ini pendapat kedua. Namun demikian, pendapat pertama kembali mengajukan dalil. Dalil yang dipakai salah satunya hadis riwayat Ahmad juz 6 halaman 478. Nomor hadis 18.893. Hadis dari Wa'il bin Hujr. An Wa'il bin Hujrin. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadaihi hidha'a udhunaihi. Summa hina raka'a. Aku melihat Nabi bertakbir. Ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua telinga. Kemudian aku juga melihat beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangan beliau ketika hendak rukuk.
Dan aku melihat beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika mengucap Sami'allahu liman hamidah. Wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis sholati. Dan aku melihat Nabi memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau dalam sholat. Kalau hadis dipotong seperti ini memang seolah-olah Nabi itu ketika habis rukuk beliau kembali bersedekap. Kalau hadisnya dipotong seperti ini. Wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis sholat. Titik. Kalau hanya sampai sini sebagaimana yang diajukan oleh kelompok pertama tadi, maka seolah-olah Nabi habis dari rukuk bangkit, seolah-olah Nabi kemudian bersedekap lagi. Padahal bunyi lengkap hadisnya itu masih ada lanjutannya. Masih ada lanjutannya. Falamma jalasa halaqa bil wusta wal ibhami wa asyara bis sababati wa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra. Nabi ketika duduk beliau melingkarkan halaqa bil wusta wal ibhami, jari tengah dengan ibu jari. Wa asyara bis sababati. Kemudian Nabi berisyarat dengan jari telunjuk beliau. Sehingga di hadis itu Wa'il bin Hujr itu hendak menjelaskan, hendak menceritakan bagaimana sholatnya Nabi. Bahkan hadis itu riwayat Ahmad tadi tidak dijelaskan sedekap dulu sebelum rukuk. Hadis itu tidak menjelaskan tata cara bersedekap dulu sebelum rukuk, tetapi Wa'il bin Hujr menceritakan apa yang dilihat dari sholatnya Nabi. Dan kata wa ra'aituhu mumsikan itu yang digunakan adalah wawu. Wawu itu artinya dan. Kecuali kalau hadis itu menggunakan summa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis sholat. Summa itu artinya kemudian, maka bisa dimaknai kalau habis rukuk Nabi sedekap lagi jika hadis itu menggunakan summa. Tetapi Nabi bersabda di hadis itu dengan wawu wa ra'aituhu. Makanya bagi pendapat kedua, hadis itu tidak berhenti sampai wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis sholat. Ada lanjutannya sampai akhir. Sehingga Wa'il bin Hujr ingin menceritakan bagaimana tata cara sholat Nabi. Kemudian ada hadis lain lagi riwayat Ahmad juga. Halaman juz 6 halaman 475. Nomor hadis 18.877. Hadis dari Wa'il al-Hadrami. An Wa'il al-Hadrami. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara hina dakhala wa rafa'a yadayhi. Aku sholat di belakang Nabi. Maka Nabi bertakbir ketika akan memulai sholat. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wa hina arada ayyarka'a. Beliau melakukan yang demikian juga ketika beliau akan rukuk. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan beliau. Wa hina rafa'a ra'sahu minar rukuk, ketika bangkit dari rukuk beliau juga rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan beliau. Wa wada'a kaffaihi.
Dan beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau. Ini juga dihentikan sampai di sini. Kalau hadis ini berhenti sampai di sini, seolah-olah memang Nabi sesudah rukuk, kan tadi disebutkan, wahina rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadaihi. Dan Nabi ketika mengangkat kepala beliau dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangan beliau wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua tangan beliau. Ini seakan-akan Nabi sesudah rukuk kemudian meletakkan kedua telapak tangan lagi, dalam arti bersedekap. Padahal hadis ini masih berlanjut. Wajafa, Nabi menjauhkan kedua tangan beliau dari lambung, kedua lambung beliau. Wa farasha fakhidahul yusra minal yumna wa asyara bi usbu'ihi sabbabati. Nabi bertumpu pada paha sebelah kiri, dari paha sebelah kanan Nabi berisyarat dengan telunjuk beliau. Jadi wa wada'a kaffaihi di situ menjelaskan bahwa Nabi meletakkan kedua telapak tangan beliau ketika sujud. Bukan meletakkan kedua telapak tangan sesudah bangkit dari rukuk, bukan. Tetapi ketika sujud. Pemaknaan wa wada'a kaffaihi ini meletakkan kedua telapak tangan beliau ini saat sujud, ini sejalan dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juz 1 halaman 169, nomor hadis 269. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, an Abi Humaidin As-Sa'idi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahul ardo. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud, beliau menekankan hidung dan dahi beliau ke tanah. Naha yadaihi an jambaihi. Beliau menjauhkan kedua tangan beliau dari kedua lambung beliau saat sujud. Wa wada'a kaffaihi hadfa mangkibaihi. Hadwa mangkibaihi. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau sejajar dengan kedua bahu beliau. Sehingga makna wa wada'a kaffaihi itu ketika beliau sujud, bukan ketika bangkit dari rukuk. Beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau saat sujud sejajar dengan kedua bahu. Dari kedua pendapat ini, kami condong kepada pendapat kedua, yaitu bangkit dari rukuk ketika i'tidal itu tangan dilepaskan, tidak bersedekap seperti ketika sebelum rukuk. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.